Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So we will continue our revision in the chapter of wave. Now we go for part 4. Part 4 Okay, siri yang keempat. Okay, we continue with diffraction of water wave. Diffraction dalam bahasa Melayu ialah pembalauan, and the keyword of diffraction means spread out, penyebaran, the spread out of the wave. Bila gelombang akan tersebar, bila dia bergerak, propagates through a very small gap, a narrow gap or obstacle, halangan, where the size of the gap is smaller than the wavelength. Maka gelombang kita akan tersebar. Bila kita kata gelombang kita tersebar, bermaksud dia juga akan spread the energy of the wave. Sebab energy ni bila dia bergerak, dia membawa tenaga. Jadi bila dia tersebar, energi dia pun akan tersebar. Dan kesannya bila energi dia tersebar, kan, menyebabkan the amplitude of the wave will be decreases. Amplitude of the wave ni bila dia bergerak, sememangnya dia akan decrease sebab dia mengalami damping effect. Cuma secara perlahan-lahan lah decreases tu. Tapi bila berlakunya spread out ni, dia punya decreases tu lebih cepat sebab dia membahagikan semua energi dia pada satu kawasan yang besar. Maka energi dia lebih cepat hilang. Okey. Jadi kalau air, kesannya air akan jadi lebih tenang lah, sebab bila amplitude kecil maka air kita tidak berombak. Air akan jadi lebih tenang. Okay, itu konsep yang kena faham dalam diffraction. Jadi dalam diffraction tidak ada calculation, hanya kena faham apakah faktor yang mempengaruhi diffraction. Ada dua faktor, satu ialah size of the gap or obstacle, dan satu lagi ialah lambda. So macam mana dia mempengaruhi? Dia hanya nak tengok kesan saja, the effect of the factors to the diffraction. Di mana kesan diffraction tu akan jadi lebih jelas, more obvious, if the size of gap or obstacle is smaller than the wavelength, or the wavelength is longer than the size of gap. Okay, so kita tengok contoh soalan. Diffraction of water wave, itu ialah apparatus dia. Kalau kita nak investigate dalam makmal, okay, dalam makmal kita boleh guna ripple tank. Jadi ripple tank kita tu dia kena ada apa? Kena ada water lah. Ada water. Kita isikan dengan air dalam tu. Lepas tu di sekeliling kita punya ripple tank tu kita letakkan sponge beach. Tujuan kita letak sponge ni benda yang lembut. Bahan yang lembut, dia akan absorb the water wave. Dia tidak reflect. Kalau water wave kita kena dekat permukaan yang keras, dia akan mengalami reflection. Jadi kita tak nak ada reflection of water wave berlaku supaya dia tidak mengganggu wave yang sedang bergerak. Maka kita kena absorbkan water wave yang pergi ke tepi, ke sekeliling kita punya ripple tank ni. Okey, kita kena absorb. Maka di tepi dia ni semuanya kita letakkan dengan sponge supaya dia boleh absorb kita punya water wave. So tidak adalah reflection. So awak kena ingatlah, permukaan yang lembut dia akan absorb the wave. Permukaan yang keras dia akan reflect the wave. Okay. Lepas tu kita punya apparatus ni kita kena ada kita punya ni, ini kita punya electric motor. Electric motor ni lah yang akan bergetar. Okay, mengikut nilai frekuensi dia lah. Dan elektrik motor kita tu pula kita sambungkan dia kepada straight plane dipper. Dipper ni lah yang bersentuh dengan permukaan air. Yang bergetar ialah elektrik motor. Tapi elektrik motor tu bersambung dengan dia bergetar, dia bersambung kepada straight wave dipper, menyebabkan straight wave dipper pun akan bergetar mengikut frekuensi of the electric motor lah. Okay, jadi bila kita punya dipper tu dia bergetar dekat surface of water, maka dia menghasilkan water wave. Dan dekat permukaan air akan terhasillah wave run. Dan wave run itu mengikut bentuk dipper lah. Jadi kalau kita punya dipper kat sini straight, dipper kita straight, maka kita punya wave run yang terhasil tu lurus lah. Dan biasanya bila kita lukis garisan wave run ni, kita merujuk kepada bahagian crest. Wave run kita pun bergerak ke mana? Menjauhi kita punya source, bergerak keluar daripada source.
Okay, jadi bila kita punya wavefront ni bergerak keluar daripada source, maka apa yang berlaku? Kita nak mengkaji kesan apa ni? Kita nak mengkaji kesan diffraction of water wave. Okay. Dia punya direction mesti perpendicular dengan kita punya wavefront. Okay. Jadi bila kita punya water wave ni sampai dekat depan, maka apa yang kita boleh nampak dekat depan tu adanya dua obstacle, di mana dua obstacle tu menghasilkan satu celah. So situ ada gap. Okay, ada gap di situ. Sini ni kita punya gap. Okay, dua obstacle menghasilkan satu gap. So ini kita punya gap. Gap sekiranya benda gap tu besar lah. Kalau gap yang sangat kecil, sangat halus, kita tak panggil gap, kita panggil slit. Itu bila kita mengkaji tentang diffraction ataupun interference of light. Kita tak guna gap, kita tak guna istilah gap, kita guna istilah slit sebab size gap tu sangat kecil. Bila sangat kecil, kita guna istilah slit. Jadi bila kita punya water wave tu lalu kita punya gap, maka di situlah akan mengalami diffraction. So kita nak tengok macam mana kesannya. Okey, dan juga kalau awak tengok dalam gambar rajah ni, kita ada menggunakan stroboskop. Stroboskop. So, apakah dia stroboskop dan apa fungsi stroboskop ni? Stroboskop ni adalah satu alat yang kita guna untuk kita mencari nilai frekuensi of the water wave. Okay, tadi cikgu kata the frequency of water wave ni adalah sama dengan frekuensi of the vibrator. Jadi kalau kita dah tahu dah berapa nilai frekuensi of vibrator, tak ada masalah lah. Tapi kalau kita nak tahu berapakah sebenarnya frekuensi of the water wave, boleh juga kita menggunakan stroboskop. Di mana stroboskop ni kita kena pusingkan dia. Jadi bila dia pusing, dia membuat pusingan, satu pusingan lengkap. Masa dia kita panggil period. Number of rotation per unit second, per unit time, kita panggil frekuensi. So maknanya kita punya stroboskop bila dia pusing, dia ada frekuensi. Okay, ketika mana kita tengok, kita kalau tak guna stroboskop, kita akan nampak water wave tu bergerak, ripple of water tu bergerak. Kita akan nampak wavefront tu bergerak. Tapi bila kita guna stroboskop, kalau masa kita pusing dia, pada satu ketika kita akan nampak seolah-olah water wave kita tu macam duduk dekat situ je. Macam dia static je, macam dia stationary je. Sebenarnya dia bergerak. Tapi kita nampak seolah-olah macam dia tak bergerak. Dia duduk pada point yang sama. Wavefront kita duduk kat situ je, tak bergerak macam. Bila tu berlaku? Ketika mana kita punya frequency of stroboskop yang berputar, the frequency of slit of stroboskop is same as the frequency of the water wave. Dua benda kalau dia bergerak pada frekuensi yang sama, maka kita akan nampak seolah-olah dia tak bergerak. Contohnya kalau kita nak tengok bilah kipas, dia pusing kan? Bila bilah kipas pusing, dia mesti ada frekuensi. Jadi ketika kita tekan switch, kita punya bilah kipas pusing, kita tak nampak bilah dia kat mana. Kita nampak pusing, tapi kita tak nampak bilah kipas kat mana. Tapi kalau kita guna stroboskop ni, kita pusingkan stroboskop, pada ketika frekuensi stroboskop dengan frekuensi bilah kipas tu sama, maka pada ketika itu kita akan nampak bilah kipas. Kita boleh nampak bilah kipas. Seolah-olah bilah kipas tu duduk kat situ je, dia tak bergerak. Sebenarnya dia pusing, tapi sebab oleh kerana dua benda yang bergerak pada frekuensi yang sama, kita akan nampak dia seolah-olah tak bergerak. Okey, itu fungsi stroboskop. Jadi daripada situ kita tahulah berapa frekuensi water wave tu dengan kita mengira nilai frekuensi of the slit of stroboskop. Slit of stroboskop. Stroboskop tu dia ada celah. Celah tu tempat kita nak tengok kita punya wavefront. Okey. Jadi apa yang kita akan nampak bila kita kaji diffraction, pembelauan bagi gelombang. Okey, yang pertama dekat sini dia kata apa jadi sekiranya kita menggunakan wide gap yang besar. The wave are bent only at the edge after passing through the gap. The effect of diffraction is not obvious. Bila menggunakan size gap yang besar, diffractionnya tidak berapa jelas. Macam mana kita nak lukis? Okey, ni cara nak lukis
Pertama sekali, kita kena lukis border dia, sempadan, garisan sempadan. Dekat mana yang diffract, dekat mana yang tak diffract. Okey, kita ambil sempadan dia, cara dia bucu dengan bucu. Okey, kita pun lukis garisan borderline. Kita sambung tak membaris kita, sentuh dua bucu ni. Sentuh dua bucu ni, kita pun tarik dia. Biar dia sentuh dua bucu tu. Okey. Okey, kita tarik dia. Okey. Kemudian yang opposite pula. Bucu dengan bucu yang opposite, letak membaris kita tarik dia. Okey. Sentuh dua bucu. Okey, itu garisan sempadan kita. So, daripada garisan sempadan ni, kita boleh lukis dia punya pattern of wavefront kita. Jadi, macam mana nak lukis? Okey. Kawasan yang di tengah-tengah ni, ialah kawasan yang mana kita punya wavefront dia terus bergerak. Yang tak kena kita punya obstacle. Jadi bahagian yang tak kena obstacle ni, dia akan bergerak dalam lintasan yang sama. Dan dia mempunyai pattern wavefront yang sama. Dia tak berubah. Okey. Jadi kalau kita nak lukis bahagian yang tengah-tengah, dia masih lagi dalam bentuk plane wavefront. Dia lurus lah. Bentuk dia sama seperti yang asal. Bentuknya sama seperti yang asal. Okey. Kita lukis yang kedua. Dan dalam diffraction ni, lambda dia tak berubah. Lambda dia sama. Jadi awak kena ukur lambda yang sebelum. Awak kena ukur lambda sebelum, maka awak boleh lukislah diffraction yang kedua. Okay, macam ni dia dapat kan? Salah. Dia mesti lambda yang sama. Okay, kena ukur lah. Lepas tu kita masukkan sekurang-kurangnya berapa? 3 kan? Okay, kita masukkan satu lagi. Jadi kawasan yang di bahagian tengah ni, dia tidak mengalami perubahan sebab dia tak kena apa-apa pun. Dia straight je lah. Yang berubahnya kat mana? Yang berubahnya ialah di luar daripada borderline. Di situ. Bila dia bergerak, dia akan kena bucu ni. Dia kena kat bucu obstacle ni. Bucu obstacle tu lah yang menyebabkan dia berubah dia punya direction. Dia tersebar. Di mana dia akan corner pergi sebelah kiri, dia akan corner pergi sebelah kanan, menyebabkan wavefront dia akan jadi curve kat sini. Wavefront dia sini akan jadi curve sikit. Ini pun jadi curve sikit. Okey, yang ni pun sama, dia akan jadi curve sikit. Curve sikit. Lambda dia sama Okey, jadi kalau awak tengok di antara garisan warna pink dengan yang warna biru yang cikgu lukis curve tu, lebih kurang lah. Lebih kurang ni. Yang mana lebih banyak? Yang pink ke, yang biru ke? Maka kita akan nampak yang warna pink tu lebih banyak. Pink yang lebih banyak menunjukkan apa? Jadi kalau kita tengok daripada jarak yang jauh, kita dapati seolah-olah kita punya wavefront tu macam tak berubah. Sebab yang curve tu sikit je. Maka dia tak ada efek sangat. Sebab kita tengok nampak yang banyak, kita tengok yang mana banyak. Yang banyak ialah yang straight, maka kita nampak seolah-olah dia tak berubah. Bila dia tak berubah, itu yang kita katakan the diffraction is not obvious. Okay? Dan tadi cikgu kata lambda dia kena sama. Katalah ini lambda 1 sebelum, ini lambda 2 selepas dia diffract. Jadi dalam diffraction ni, the lambda is equal, is not change. Okay, ini yang kita kata not obvious sebab kita tak nampak sangat dia punya kesan curve. Kesan curve tu kita tak nampak. Kita nampak banyak yang straight seperti yang asal. So kita katakan not obvious. Okay, tapi apa jadi kalau kita guna narrow gap? Cuba kita lukis balik. Bila kita guna narrow gap, kesannya, cuba kita lukis borderline dulu. Okay, kita ambil borderline dia dulu. So apa yang kita dapati, kawasan yang di bahagian dalam segitiga, ni bahagian dalam ni, dia dah makin kecil. Kawasan yang di luar segitiga tu dia makin besar.
Yang mana kawasan di dalam segitiga tu dia masih lagi dalam bentuk yang sama. Straight. Kawasan yang di luar dia akan berubah menjadi curve, melengkung. Jadi bila yang luar tu banyak, yang kawasan luar tu lebih besar, maka banyak yang curve berbanding yang straight. So apa yang kita akan dapati nanti? Okay, yang ni yang lurus, dia tak berubah lah dengan lambda yang sama. Okay. Ikutlah nak lukis lebih daripada 3 tak apa, jangan kurang daripada 3 je. Okay, itu yang lurus, yang tak berubah. Yang berubah ialah yang di luar daripada sempadan tu. Luar sempadan ni akan berubah. Dia akan jadi curve. Okey, jadi kalau kita tengok daripada jauh, yang mana yang kita akan nampak banyak? Kita akan nampak yang lebih banyak yang curve berbanding yang lurus. Yang curve lebih banyak daripada yang lurus. Okey, jadi bila curve yang banyak daripada lurus, itu yang kita katakan kita punya wavefront tu bila dia lalu je very narrow gap tu. Okey, ini yang straight, yang ni dah pergi ke sana. Ini yang kita katakan spread out ni. Dia dah berubah, dia bergerak dalam banyak arah. Dia berubah arah tapi bukan satu arah, dia banyak arah. Dia bergerak dalam banyak arah. So itu yang kita katakan dia spread. Jadi bila dia bergerak dalam banyak arah tu, maka kita katakan yang dia punya diffraction is more obvious lah. Dia kata the diffracted wave are circular. Okay, dia dah jadi curve, maka dia jadi circular lah. Bila curve ni dia jadi dalam bentuk circular. Okay. Dia jadi circular wavefront. Dia jadi circular. Itu yang kita dah buat sebelum ni. Bila kita ada plane wave, kan, lalu very small gap, maka dia akan berubah menjadi circular wavefront. Jadi bila dia jadi circular wavefront, itu menunjukkan bahawa dia punya kesan diffraction tu adalah sangat jelas. It's more obvious. And appear to originated from the small gap. Small gap, very small gap. Okay, yang ni yang kita ambil small gap. Kalau kita kecilkan lagi dia punya size of gap, maka kita akan nampak lagi obvious lah dia punya kesannya. And the diffraction, the effect of diffraction is obvious. Sangat jelas. So lagi dia jadi curve, lagi dia jadi circular, maka diffraction dia is more obvious. Okay, itu yang kita katakan dia spread tu sebab dia bergerak dalam banyak arah. Dan kesannya jadi obvious sekiranya dia boleh jadi circular wavefront. Jadi ini satu cara bagaimana kita boleh tukar daripada plane wavefront menjadi circular wavefront, iaitu dengan cara kita lalukan kita punya wave tadi pada satu celah yang sangat kecil, a very small gap. Jadi very small gap tu maksudnya the size of the gap is smaller than the wavelength. Jadi the wavelength kat sini kalau kita ukur, ini the wavelength before diffraction, lambda 1. So yang ni ialah wavelength lambda 2. Dan apa yang kita dapati bahawa dalam diffraction the wavelength is unchanged. Maksudnya dalam diffraction, kalau kita nak consider 3 physical quantity, iaitu V equals to F lambda tu, apa yang kita dapati kesemuanya adalah unchanged. Semuanya tak berubah. Okay. Itu dalam diffraction. Dia sama macam reflection. Semua tak berubah. Cuma dalam reflection tu dia berubah dia punya direction lah. Maka dari segi velocity dia berubah. Dari segi speed dia tak berubah. Okay. Itu cerita diffraction. Okay. Itu dari segi gap. Kalau kita guna obstacle pula. Okay. Katalah kita guna obstacle. Large obstacle. Dia kata the wave only curve at the edge. So wave kita tu dia mula melengkung ketika dia kena dekat bucu bahagian tepi kita punya obstacle, which adjacent to the barrier. After passing the obstacle, the effect of diffraction is not obvious. And the effect diffraction is not obvious. Okay. So kalau kita lukis dia punya borderline dulu, ambil borderline dia. Okay. Okay, yang ni borderline dia lain ini borderline dia lain. So borderline ni dia akan jadi lebih jauh. Yang ni.
Okey, borderline dia jadi lebih jauh Okey. Jadi kalau kita lukis balik dia punya wave dia, yang bahagian tepi ni dia tak kena apa-apa. So maknanya dia straight. Dia straight. So yang ni dia straight dengan wavelength yang sama wavelength yang sama. Tu yang kita kena ukur Kita kena ukur wavelength before tu. Okey, kita tak boleh. Kita kena ukur wavelength before. Okey. So, kita masukkan lagi. Jadi. Wavelength dia sama. Okey. Okey. Jadi kesannya bahagian yang di bahagian dalam tu yang mengalami kesan curve. Ni curve. So bila obstacle dia besar, dia punya curve tu tak berapa nampak sangat. Dia punya curve tu tak berapa nampak sangat bila obstacle kita tu besar sebab dia jauh. Dia punya garisan sempadan tu jauh. So kita tak nampak sangat kesan curve dia. Kita tak nampak sangat kesan curve dia. Berbeza dengan kita punya obstacle yang kecil. Bila kita punya obstacle kecil, dia lebih rapat lah. Ni dia punya borderline dia. Okay. So yang di luar ni dia tak ada kesan. Lambda dia tak ubah Jadi bila dia dekat, dia punya kesan curve tu kita akan nampak lebih jelas lah. Sebab dia dekat, kawasannya kecil, kesan curve tu kita nampak. Kalau kawasannya besar, kita tak nampak sangat kesan curve-nya. Dia tak sempat nak curve sebab terlalu besar kawasan dia, kita tak nampak. Tapi kalau yang ni, kalau kawasannya kecil, kita akan nampak dia jelas. Kita nampak dia lebih jelas curve dia tu. Dia cepat nak bercantum tu, kita nampak dia punya curve tu. Yang tu dia tak ada nak bercantum sebab dia jauh. Jadi kesan curve-nya kita tak nampak sangat. Okey, tu beza dia. Yang ni straight lah. Tak ada kena apa-apa sebab tu bentuk dia tak berubah. Kan? So kita ambil sekurang-kurangnya 3 kan. Tak jadi. So kembali. Lambda dia sama Lambda dia sama. So lambda sebelum dan selepas tu sama. Lambda 1 nampak macam tak sama kan. Okey. So ini lambda 2. So lambda dia sebelum dan selepas sama Jadi bila dia lagi dekat dia punya kawasan sempadan tu, kita akan nampak dia punya curve tu. Sebab curve hujung dengan hujung tu dia cepat nak bertemu, so kita akan nampak dia punya curve. Tapi kalau dia punya kawasan segitiga tu besar, sempadan dia besar, so kita tak nampak sangat dia punya curve sebab dia jauh. Dia lambat nak bertembung, kita tak nampak sangat curve dia. So ini yang kita katakan bila kita guna small obstacle,
The wave only curve at the edge which adjacent to the barrier after passing the obstacle. So lepas dia di sebalik adjacent tu di sebalik, di sebelah kita punya barrier, maka dia akan curve. Jadi curve dia tu dia cepat nak bertemu antara hujung dengan hujung tu lagi, maka kita akan nampak dia lebih clear lah curve dia. Cuma dia tak adalah jauh sangat, tapi kita nampak dia punya curve tu. Walaupun dia jaraknya pendek, tapi curve tu kita nampak. Curve tu yang kita katakan sebagai diffraction is obvious. Tapi kalau dia jauh besar sangat segitiga tu, dia curve tapi kejap lagi dia hilang lah dia punya curve, tak nampak sangat walaupun dia jauh. The effect of diffraction is more obvious. Okay, yang ni effect of diffraction is more obvious. Is obvious ataupun is more obvious. Okay. Okey, itu kalau guna obstacle lah. Jadi obstacle ni dia susah sikit kita nak nampak. Jadi yang lebih jelasnya kalau kita guna gap. Tapi maknanya obstacle pun boleh. Bukan tak boleh. Pernah keluar soalan exam yang obstacle pun boleh. Okey, sini dia kata as the size of the gap or obstacle is smaller. Size of gap ataupun obstacle boleh guna mana-mana. Smaller. Kesannya the effect of diffraction becomes obvious ataupun more obvious. Itu sahaja. Tak ada calculation, tak ada apa. Dan apa yang awak kena ingat, VF lambda tu semuanya tidak berubah dalam diffraction. Okay, macam reflect juga. Okay, the effect of wavelength and the size of gap of on the pattern of diffraction of light. Okay, ni yang cikgu cakap tadi lah. And diffraction ini bergantung kepada dua faktor. Satu, size of gap. Satu lagi ialah wavelength. Kepada apa? Kepada pattern je. Bukan nak calculation apa. Sama ada dia obvious ataupun tak obvious. Okay, ni kita boleh tengok lah. Okay, yang pertama ni dari segi wavelength. Yang ni kita tengok ni warna apa ni, cahaya kita ni warna merah, red light. Ni kita kaji pada cahaya. Sebab kita nak kaji sebab cahaya juga wave, maka dia juga boleh mengalami diffraction. Red light berapa lambda dia? 700 nanometer. Okay, 700 nanometer. Berbanding dengan yang ni. Okay, cikgu terbalikkan. Yang ni ialah blue light. Blue light. Berapa dia punya wavelength dia? 467 nanometer. Maknanya apa? Maknanya wavelength untuk warna merah, lambda warna merah lebih panjang daripada lambda warna biru. Kan? Kesannya apa? Bila lambda makin panjang, apa yang kita belajar? Kesan diffractionnya lagi jelas. Is more obvious. Okay, lepas tu dia lalu satu aperture kat sini. Aperture ni satu bukaan lah. Jadi sekarang ni dia lukis gambar ni, dia lukis besar supaya kita nampak sebenarnya aperture tu sangat kecil. Sebab lambda kita tu nanometer. Nano ni 10 kuasa negatif 9. Mana aperture tu mesti lagi kecil daripada 10 kuasa negatif 9. Itu yang kita panggil dengan istilah slit. Dia tak panggil gap, kita tak panggil aperture. Tapi sekarang ni dia buat gambar tu jadi besar supaya kita nampak macam mana yang dikatakan dengan diffraction of light ni. So bila dia lalu aperture yang sama, size bukaan yang sama, size of gap yang sama, cuma dia guna cahaya yang berbeza warna. Dan apa yang kita belajar dalam electromagnetic wave, cahaya ada 7 warna, setiap warna tu ada lambda dia masing-masing. Yang mengikut susunan Vibgyor. Ingat balik Vibgyor. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. Jadi daripada violet kepada red, lambda dia makin panjang. Jadi lambda paling panjang warna merah lah. Lambda pendek sikit warna biru. Lambda yang paling pendek ialah violet. So apa yang kita dapati? Nampak ni aperture dia, saiz bukaan dia sama, 1260, 1260. Maknanya dia constant kan size of gap, cuma dia ubah lambda sahaja. So kita nampak dia punya ni kita nampak kat sini, dekat sini. So, tengok dekat sini. Observation kita ni. Oh, tak apa nampak Cikgu kena guna warna lain. Ni observation kita ni. Dia tak berapa jelas. Bila mana kita guna lambda yang panjang. Bila dia kita nampak lebih clear. Kan? Kita nampak lebih clear, merah, nampak lagi sampai hujung ni kita nampak ada lagi merah. Kita nampak sampai hujung ni kita nampak ada merah. Jadi lambda yang paling panjang, lagi panjang lambda, lagi jelas kita punya kesan diffraction. Berbanding dengan kita warna biru, kita tak nampak lah, kita nampak sampai sini je.
cikgu lah. Tampak sampai situ je. Sini je kita nampak. Pendek je lah kesan diffraction dia. Jadi tu yang kita katakan kesan diffraction bila lambda lagi pendek is not obvious. Kalau kesan diffraction, kalau kita guna warna lambda yang lagi panjang, is more obvious. Sebab dia punya kesan diffractionnya lebih jauh. Yang biru kesan diffraction dekat je. Itu yang dikatakan tidak jelas. Okay, dia kata apa soalan dekat bawah ni? The wavelength of red light is longer than blue light. The effect diffraction is when the wavelength is greater, is obvious. Lebih jelas bila lambda dia lebih panjang. Okey, kalau yang sebelah ni kita mengubah size gap pula. Size of aperture ataupun gap kita ubah, tetapi menggunakan lambda yang sama. Sebab tu dia menggunakan warna merah dengan merah. Yang ni warna merah, red light. Yang ni pun warna merah, red light. So dia guna warna yang sama. Bila warna yang sama, kesannya lambda dia samalah, 700 nanometer. Tetapi dia mengubah size of gap, size of aperture 1260879. So nampak sini, yang ni besar size of gap dia, kan? Yang ni lebih kecil size of gap dia. Apa kesannya dengan lambda yang sama? So kita nampak kesan diffraction dia, kita nampak color merah. Ni kan, kalau yang saiz lagi besar, kita nampak kesan merah tu kecil-kecil je. Ni kesan merah ni memang kita nampak dia besar. Dia akan pergi jauh juga. Tapi nampak tak? Merah yang kita nampak tu tak terlalu lebar, kecil diffraction dia. Berbanding dengan kita guna size of gap yang lagi besar. Size of gap yang lagi kecil. Nampak tak? Kesan merah tu kita nampak cerah gelap tu, merah gelap tu lebih lebar. Berbanding kita guna size of gap yang besar, kita nampak merah gelap tu merah tu sikit je. Yang tadi pun sama juga kan. Selain daripada kita guna warna merah tadi, yang ni kita guna warna merah tadi, dia punya kawasan merah gelap tu jauh. Kita nampak tak warna merah ni? Dia punya lebar tu kan, dia lebih lebar berbanding warna biru. Warna merah ni lebih lebar. Dan dia lebih jauh kita nampak warna merah tu kan. Warna kesan diffraction dia lebih jelas. Tu kita katakan lebih jelas. Berbeza dengan kita guna warna biru. Kesan warna biru yang kita nampak ni pendek je. Itu yang kita kata tak jelas. Lepas tu dia punya kawasan yang dia cover pun sampai sini je kita nampak dah, tak nampak dah. Pendek je kawasan dia. Dan warna biru yang kita nampak tu pendek je. Okey, yang ni kita akan nampak merah dengan merah sebab kita guna warna yang sama, cuma kita tukar size obstacle. Jadi kawasan dia jauh juga, cuma lebar dia tu. Lebar merah tu bila kita guna size gap yang lagi kecil, lebar merah tu lagi besar. Itu yang kita katakan dia lebih jelas. Lebih jelas lah kita nampak merah. Bila lagi banyak merah, kita nampak lagi jelas. Dan dia cover kawasan yang lagi besar lah. Kita nampak sampai ujung. Sampai ujung ni. Kejap je ke sampai ujung ni kita nampak kan merah tu. Berbandingan ni kita dah tak nampak dah. Ini merah sampai sini kita nampak. Ini dah tak nampak dah. Itu je. Kawasan dia lebih luas bila guna size of gap yang lagi kecil. Ni yang kita katakan dia lebih jelas lah. Lagi kecil lambda, lagi kecil size of gap, diffraction is more obvious. Ataupun lagi panjang lambda, diffraction is more obvious. Okay, so kita cuba jawab ini. The size of gap in diagram 2 lebih kecil besar, is smaller than the size of gap in figure 1. Okay, yang atas, the effect diffraction is when the size of gap smaller. Dia punya effect of diffraction is obvious lah bila kita punya size of gap tu lagi kecil. Okay, itu kesan diffraction. Dia tak ada formula, hanya nak jawab kesan je. Okay, kalau sound pula, diffraction of sound. A cleaner can hear the sound of radio placed nearby a corner of a wall, but he cannot see the radio. Why? Okay, jadi bila letak radio ni
Sifat dia mengeluarkan gelombang bunyi. Dia bergerak macam ni lah lebih kurang. Kita lukis macam water wave. Tetapi bila gelombang radio ni bergerak kan, ni bucu dinding ni adalah satu obstacle. Dan obstacle ni adalah obstacle yang sangat halus. Halus lah buat bucu kan. Bucu dinding ni adalah obstacle yang halus. So apa kesannya ialah bila mana kita punya sound wave tu bergerak kena dekat bahagian bucu dinding, secara logik akalnya siapa yang duduk di belakang dinding tu memang takkan dengar lah, sebab kita punya sound wave ni hanya bergerak ke depan je. Sepatutnya logik akalnya kan, dia bergerak sebelah depan ni, dia bergerak semua arah, dia bergerak ke depan. Jadi kalau orang duduk belakang tu dengar tak? Dia tak dengar. Tetapi bila dia guna radio wave ni, dia masih dengar bunyi tu. Kenapa dia boleh dengar? Sebab bila sound wave kena dekat bucu tu, dia akan diffract kat belakang ni. Dia akan berlaku diffraction belakang ni. Jadi kesannya bila berlaku diffraction belakang tu, maknanya dia masih lagi boleh dengar bunyi tu. Okey, jadi cleaner tu masih dengar bunyi tu. Berbanding dengan kalau kita guna lampu, kan, kita kita tak nampak lampu cahaya tu. Maksud tak nampak tu, tak ada cahaya yang pergi belah belakang dinding tu. Cahaya semua pergi ke depan, tak ada cahaya belakang. Yang belakang dinding tu tetap gelap. Berbeza dengan bunyi, ada bunyi yang pergi belakang dinding tu. Jadi kenapa dia kata kat sini, dia kata cleaner can hear. Kenapa dia masih boleh dengar bunyi daripada radio? Berbeza dengan kalau guna cahaya, dia tak nampak. Kenapa? Okey, jadi cerita dia ialah satu, lambda untuk sound tu, lambda sound wave, gelombang bunyi sound wave adalah lebih panjang berbanding lambda untuk light. Gelombang cahaya ni dia punya lambda dia sangat pendek berbanding dengan gelombang bunyi, lambda dia lebih panjang. Jadi bila gelombang bunyi lambda dia lebih panjang, kesan diffraction dia, diffraction of sound wave, yang bergerak tu bukan radio wave, yang bergerak tu ialah sound wave. Radio wave tu kita tak boleh dengar radio wave, yang kita boleh dengar ialah sound wave. Jadi kata can hear tu ialah sound lah of a radio yang dikeluarkan oleh radio. Dalam radio tu berlakunya terhasanya radio wave. Bila dia keluar daripada radio, dia ialah sound wave. Diffraction of sound wave is more obvious disebabkan oleh kerana then light. Light kita tak sebut light wave lah, kita sebut light je. Jadi diffraction oleh sound dia akan jadi lebih obvious lah, sebab lambda dia lebih panjang kan. Maka bila diffraction dia lebih obvious, so kesannya cleaner can hear sound but cannot see the radio. Jadi dia tak boleh nampak radio. Kita ni, kita akan nampak sesuatu objek apabila cahaya daripada objek tu masuk dalam mata kita. Itu cerita dia. Okay, jadi kenapa kita tak nampak objek tu? Sebab cahaya daripada objek tu tak sampai kat mata kita. Jadi cahaya daripada radio tak pergi ke mata cleaner tu, sebab cahaya tu dihalang oleh dinding tu. Dan kalau dia mengalami diffraction dekat dinding tu pun, dekat bucu dinding tu diffractionnya tidak begitu jelas sebab lambdanya sangat pendek. Berlaku diffraction tapi tidak jelas. Maka bila tak jelas, cahaya yang sampai kat mata tu sama-sama kita tak nampak. Jadi kita tak nampaklah objek yang berada di sebalik dinding tu, radio tu. Tetapi objek tu dia pada masa sama dia keluarkan bunyi. Bunyi tu seakan bergerak kena dekat bucu dinding, dia diffract. Sebab lambda dia lebih panjang, diffractionnya lebih jelas dan akan sampai ke telinga kita. Tapi cahaya dia daripada objek tak sampai sebab lambda sangat kecil. So kesan diffractionnya, cahaya tu tak boleh nak pergi kat belakang dinding, dia hanya pergi depan saja. Tapi bunyi boleh diffract belah belakang dinding sebab lambdanya lebih panjang. Selagi lambda lagi panjang, maka lagi jelaslah kesan diffraction. Jadi lambda untuk bunyi, gelombang bunyi ni lambda dia lebih panjang berbanding gelombang cahaya, berbanding wavelength of the light. Wavelength of the light ni dia dalam 10 kuasa negatif 7 meter, sangat kecil. Sebab tu kalau kita nak kaji dia punya kesan diffraction, kita kena guna celah
yang kita panggil sebagai slip. Okey. Okay, next. Okey, ini ialah interference. Okey, interference. So interference ni kita akan sambung dalam part yang seterusnya, part 5. Okey. Sampai situ dulu untuk part 4 untuk diffractionnya. Okey. Assalamualaikum.